Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, terima kasih kerana menghadirkan diri untuk menonton taklimat pada hari ini. So hari ini nama saya adalah Cikgu Syah. Okey, selalu orang panggil saya Cikgu Syah lah. So selaku wakil daripada TK, so saya akan beri sedikit penerangan berkenaan dengan PSCK 2023. Jadi jom kita tengok apa itu PSCK. PSCK nama panjang dia adalah Pertandingan Sains Cilik Kreatif yang mana kita membawakan pendekatan kepada subjek sains melalui sains eksperimen itu sendiri. Okey, jadi PSCK ini bukanlah pertandingan yang baru diwujudkan tahun ini kerana tahun ini merupakan tahun keempat PSCK dijalankan. Kita bermula daripada tahun 2021. Saya salah. 2020. 2020. Jadi ini adalah tahun keempat kita jalankan. Dan untuk setiap tahun pertandingan kita membawakan tema ataupun kit pertandingan yang berbeza untuk dibawakan kepada peserta ketika hari pertandingan. Jadi nak tahu apa tema dia, nanti kita akan cover lah di bahagian eksperimen. Okay. Alright. So, untuk perkara pertama yang saya akan cover pada hari ini, ia adalah berkenaan dengan rujukan info berkenaan PSCK 2023. Kat mana nak dapatkan info, kat mana nak dapatkan dokumen-dokumen penting, nak dapatkan tata cara pelaksanaan ataupun mana nak mendapatkan surat kelulusan daripada KPM. Di sini saya akan kongsilah. Okay. So, kat mana nak dapatkan dia? Mestilah kita ada sediakan semua informasi tersebut dekat website. Dekat website ataupun laman Sesawan Tekap. So dekat sini boleh tengoklah saya dah ada sertakan di bahagian kiri sekali gambar tu, itu adalah laman Sesawan Rasmi Tekap yang boleh ditemui dengan membuat carian tekap.com.my. Okay, jadi melalui carian tu, ini adalah page yang pertama, kita punya main page lah di bahagian kanan sekali, dan gambar yang kedua adalah apa yang saya tunjukkan bagaimana untuk pergi kepada page page PSCK itu, yang mana dekat bahagian atas ada bahagian competition. So boleh melihat senarai competition yang Tekap anjurkan dan boleh pilih kepada pilihan PSCK. Jadi apabila dah pilih, akan pergilah kepada gambar yang kanan sekali, iaitu laman rasmi PSCK 2023. So dekat situ info semua boleh dapat, nak dapatkan capaian untuk pendaftaran pun ada, nak tengok rupa kit semua ada dekat situ, nak tengok video-video PSCK pada tahun lepas, semua kita ada sediakan dekat situ lah. Okay. Dan kemudian untuk perkara yang kedua, kita akan kita akan pergilah saya akan terangkan berkenaan dengan tarikh, tempat dan tema pertandingan pada tahun ini. Okey, jom kita tengok. Okey, berkenaan dengan garis masa pertandingan, okey, yang ini pun macam saya bagi tahu boleh dapat dekat laman laman Sesawan Tekap. Okey, tempoh pendaftaran kita dah buka daripada 1 Mac sehingga 25 April. Dan pendaftaran pada tahun ini kita buka untuk guru saja, guru sekolah ataupun guru yang mewakili Pusat Perkembangan Minda. Kita buka kepada itu. So kalau parent-parent yang tak nak masuk bawa sekolah, kena reach juga pada cikgu sekolah lah. Sebab kita nak berhubung dengan sekolah lagi senang dan memudahkan lah. Dan maksudnya nanti dari segi penghantaran kit, and then daripada segi nak kongsi surat pengiktirafan, itu akan jadi lebih mudah. Dan seusai tamatnya pendaftaran kita buka sampai 25 April, tapi andai kata kita punya kuota pada tahun ni telah sampai limit, jadi kemungkinan bila dah sampai limit kita akan tutup lebih awal lah pendaftaran tu, sebab kita tak dapat nak buka banyak-banyak sebab kita ada kit rasmi pertandingan yang terhad lah, sebab kit kita bawakan daripada luar negara, bukan dekat Malaysia. Jadi dia sukar untuk kita membuat penambahan di saat-saat akhir lah. Jadi kita sarankan pada guru-guru untuk daftar dengan kadar yang segera. Okay. Dan untuk proses pengepusan kit rasmi kita akan bermula pada 17 Mei dan dia akan dijalankan secara berkala lah. So
Pautan untuk pembelian kit rasmi, cubalah buat carian, tak akan jumpa. So siapa yang mendaftar sahaja yang kita akan kongsi bagaimana untuk dapatkan kit rasmi tersebut. Okey, jadi kemudian untuk PSK kita ada 2 peringkat, peringkat saringan yang mana kita jalankan secara atas talian, manakala peringkat akhir pula kita jalankan secara fizikal. Buat pertama kalinya PSK di atas permintaan ramai guru-guru sekolah yang menyertai PSK, buat pertama kalinya kita jalankan PSK secara fizikal untuk peringkat akhir. Untuk peringkat akhir sahaja ya, saya ulang untuk peringkat akhir kita akan jalankan secara fizikal, tetapi untuk peringkat saringan kita jalankan secara atas talian seperti biasa. Okey, dan kalau boleh nampak pada di bahagian kanan, saya ada sediakan di situ kit rasmi, gambar kit rasmi pertandingan. Untuk tahun ini memang kit rasmi kita masih lagi bawakan kit rasmi daripada Artecco Japan yang mana ianya dibuat daripada Japan, Artec sendiri dan manual semua disediakan oleh mereka. Bahan-bahan semualah sekali disediakan oleh mereka. So boleh nampak kita ada sediakan tabung uji, dia punya rak tabung uji, ada bikar, ada pipet, ada serbuk pewarna, ada kertas turas, boleh cubalah nak teka apa eksperimen yang kita nak buat. Dan tema kita pada tahun ini adalah berkenaan dengan bermulanya. Bagaimana nak bermula dengan sains. Bermaksud eksperimen pada tahun ini dia lebih kepada asas. Itu pun berdasarkan feedback daripada guru-guru untuk meminta supaya mengurangkan kadar difficulty, kesukaran tersebut kan. Jadi kita back to basic lah, memula kepada asas sains itu. Okey, dan untuk kit tahun ini kategori junior dan senior akan menggunakan kit yang sama. Masih lagi akan menggunakan kit yang sama. Okey, dan satu kit ini boleh melakukan 5 eksperimen. Kita ada 5 eksperimen. Cuma ada perubahan sedikit dari segi laporan kreatif, yang mana kalau nak tahu apa perubahan dia, tunggu sehingga bahagian laporan kreatif. Okey, dan ini adalah merupakan garis ataupun carta alih perjalanan PSK untuk guru-guru yang baru masuk, masih tak faham lagi apa sebenarnya, macam mana flow dia ni, macam mana flow PSK. So boleh rujuk dekat sini lah. So lebih jelas. Kalau nak dapatkan carta alih ni, boleh scan pada QR code yang tertera sekarang ataupun boleh dapatkan dekat laman Sesawang Tekap. Kita memang dah ada letak dekat situ. Okey. Alright, so untuk perkara ketiga berkenaan dengan hadiah dan sijil penyertaan, ini memang bahagian orang kata yang ditunggu-tunggu peserta lah, ataupun soalan berkenaan dengan sijil memang ramai sangat yang tanya. Jadi kita tengok berkenaan dengan hadiah pertandingan pada tahun ini, kita memberikan hadiah kepada tempat pertama, kedua dan ketiga. Tetapi kita juga akan memberi acknowledgement kepada peserta yang mendapat tempat keempat dan kelima. Cuma hadiah, saya tekankan hadiah kita berikan kepada tempat pertama, kedua dan ketiga sahaja. Okey, kalau boleh tengok dekat gambar yang saya sediakan di situ, kepada pemenang kita akan berikan, pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga, kita akan berikan sijil, mini plug penghargaan kepada peserta dan juga hadiah. Ada hadiah utama di bahagian tu, gambar dia dinosaur tu, dan hadiah tempat kedua dan ketiga adalah eksperimen kit berkenaan dengan science space. Okey, so kita akan berikan hadiah itulah. Dan untuk sijil, sijil penyertaan masih lagi akan diberikan secara digital kepada semua peserta yang terlibat dengan PSK peringkat saringan. Kita akan bagi digital, tapi sijil semua kita akan beri di akhir pertandingan nanti supaya kita dapat nyatakan peringkat pertandingan. Macam biasa pertandingan anjuran TK, kita perlu setelah berakhirnya pertandingan, kita perlu menghantar laporan kepada pihak BSKK KPM supaya laporan tersebut dapat diteliti dan pihak BSKK KPM dapat mengeluarkan surat pengiktirafan untuk menyatakan peringkat pertandingan. Dan Alhamdulillah kira ni tahun keempat kan, 3 tahun yang sebelum ini PSK mendapat peringkat kebangsaan. Jadi kita cubalah buat sehabis baik supaya dia dapat peringkat yang sama.
Jadi untuk sijil penyertaan, peserta yang menyertai secara untuk peringkat peserta, untuk peserta yang menyertai peringkat akhir, kita akan berikan sijil secara fizikal di lokasi pertandingan setelah berakhirnya nanti. So itu ada perbezaan je lah. Okey, ya ada berbeza ya. Okey, so untuk perkara keempat, tata cara dan pelaksanaan pertandingan. Ini sangat penting supaya tiada salah faham berlaku, supaya guru-guru jelas, supaya peserta semua jelas dan juga ibu bapa jelas apa komitmen yang perlu diberikan dalam pertandingan PSK ni. Okey, so jom kita tengok. Untuk kategori, kita buka untuk dua kategori, masih lagi dua kategori. Kategori junior melibatkan pelajar di tahap 1 dan kategori senior melibatkan pelajar di tahap 2. Okey, dan untuk lokasi pertandingan, ini saya memfokuskan kepada peringkat saringan sahaja ya. Peringkat saringan. Untuk lokasi pertandingan, guru boleh memilih untuk melakukan pertandingan di rumah ataupun melakukan di sekolah. Jadi platform yang kita akan gunakan Zoom sebab secara atas talian. Jadi so kita tengok pula pada guru-guru yang memilih untuk melakukan pelaksanaan di sekolah. Okey. So ini ada gambaran melalui Zoom lah. Maksudnya ada kamera yang menunjukkan keseluruhan kawasan pertandingan yang menampakkan semua peserta yang terlibat dekat situ. Pakai satu kamera pun tak apa, tapi kalau ada 2-3 lagi bagus lah, lagi banyak angle supaya kita dapat kena pasti supaya tak ada bantuan yang diberikan guru lah ketika hari pertandingan. Okey. Dan untuk pelaksanaan yang memilih pelaksanaan di sekolah boleh memilih untuk melakukan pada hari persekolahan ataupun pada hujung minggu. So lepas cikgu dah daftar nanti, kita akan berikan satu form untuk cikgu isi. Bukan untuk pilih tarikh tapi untuk memaklumkan kepada kami tarikh yang untuk dielakkan supaya kami boleh arrange lah jadual pertandingan tersebut. Jadi kita akan jadi kita akan bagi pilihan lah untuk guru pilih membuat pelaksanaan di rumah ataupun di sekolah. Okey, untuk pelaksanaan di rumah pula, kita hanya akan lakukan pada hujung minggu yang mana gambaran seperti yang saya tunjukkan. Semua peserta perlu menghadirkan diri melalui Zoom dan ada device ataupun peranti yang mempunyai kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. So kalau buat dekat rumah, semua peserta yang terlibat kena ada akaun Zoom masing-masing. Tak perlu pun ada akaun Zoom, perlu masuk ke dalam Zoom dan ada kamera. Mesti elok lah, tak nak lah dapat alasan tiba-tiba kamera saya rosak ke apa sebab dah requirement pertandingan kita macam tu. Jadi saya harap semua orang hormatilah rules yang kita dah tetapkan. Okay? So kena pastikan semua terbuka, okay, dan tak boleh pakai background dekat belakang supaya tak adalah parent yang duduk kat sebelah untuk bantu dan peserta semua tidak dibenarkan untuk tutup suara ataupun mute. So kita nak dengar supaya tak ada arahan-arahan belakang yang pelajar terima daripada ibu bapa. Namun begitu, walaupun ianya dilakukan di rumah, guru masih perlu menghadirkan diri di dalam pada hari pertandingan di dalam Zoom. Okay? Alright. So seterusnya berkenaan dengan kit pertandingan. Kit pertandingan, peserta PSK tidak dibenarkan untuk membuka kit sehingga hari pertandingan. Kit tu kita tak bagi buka dulu. Korang kata nak belajar dulu ke, ulang kaji dulu ke, tak ada. So kita hanya bagi info yang ini dan pada hari pertandingan semua baru akan buka. Sama-samalah baru akan buka. Okay. So ini adalah gambaran kit yang akan diterima. Pada tahun ni kita buat kelainan sikit. Kit kita tak akan kita tak masukkan dalam kotak. Kita akan masukkan dalam wrap. Okay, dia ada packaging dia sendiri dan ini adalah di belah kiri yang saya tunjuk tu, yang dalam balutan plastik hitam tu adalah gambaran bungkusan yang kita akan hantar. Bungkusan itu kita bungkus kit secara individu dalam plastik hitam tersebut. Okay, dan ada di atasnya ada ditampalkan arahan untuk tidak membuka kit. Okay, so maksudnya kalau katakan cikgu ada daftar 20 orang, maksudnya akan ada 20 kit yang individu yang dibungkus secara individu lah dengan plastik tersebut. Okay, so yang belah kanan pula adalah contoh gambaran packaging kit tersebut setelah plastik hitam dibuka.
setelah dibuka laporan ada di dalam packaging kit rasmi pertandingan yang kita berilah, jadi jangan risau. Jadi saya ingatkan lagi, saya ingatkan cikgu-cikgu, okey, apabila memberikan peserta kit tersebut, mohon untuk beri peringatan supaya tidak membuka kit. Lah. Bila membuka kit dulu, maksudnya dia dah melanggar syarat-syarat pertandingan yang kita tetapkan. Jadi dengan itu, peserta tersebut tak layaklah untuk meneruskan pertandingan. Okey. Alright. So, untuk PSCK ada persediaan sebelum pertandingan yang perlu dilakukan. Ini boleh tengoklah pelaksanaan di rumah, pelaksanaan di sekolah. Untuk di rumah macam saya dah beritahu, kena ada peranti sama ada menggunakan laptop ataupun telefon bimbit sebab masing-masing kena masuk Zoom. Okey, menyediakan segala kelengkapan eksperimen. Kita akan berikan senarai kelengkapan apa yang perlu yang disediakan. Okey, memakai baju yang sopan. Andai kata ada beli baju PSCK, boleh pakai pada hari kejadian, lagi orang kata lagi nampak best lah, semangat PSCK tu kan. Begitu juga untuk pelaksanaan di sekolah, guru kena memastikan ada laptop ataupun telefon bimbit yang boleh memancarkan keseluruhan kawasan pertandingan tersebut. Okey, kena pasti tempat yang bersesuaian untuk menjalankan pertandingan. Lepas tu kalau buat pelaksanaan di sekolah boleh pakai baju sekolah ataupun baju sukan. Okey, yang mana yang bersesuaian lah. Okey, so itu sedikit info berkenaan dengan persediaan sebelum pertandingan. Okey, dan ini adalah info berkenaan pelaksanaan pada hari pertandingan. Pada hari pertandingan, peserta akan diberikan 3 jam untuk menyelesaikan segala tugasan yang kita berikan. Okey, so ianya akan bermula dengan 15 minit. Yang pertama, penganjur akan menerangkan proses pertandingan secara ringkas. Lepas tu kita akan benarkan untuk buka kit serentak. So kita akan check dulu, akan suruh tunjuk dekat kamera sama ada dah buka ke belum. Okey, pastikan lepas tu peserta kena memastikan kamera berada di dalam posisi yang betul. Macam saya kena adjust macam mana kan. Kena betul lah, kita nak nampak keseluruhan kawasan, bukan nampak kepala ataupun nampak dahi peserta sahajalah. Kalau tak, dah defeat the purpose lah kan. Kita nak buka kamera tu sebab kita nak tengok apa yang berlaku. Kalau nampak dahi je tak tahu apa jadinya. Okay, so kita akan beri pemakluman kepada guru-guru sehari sebelum tarikh pertandingan berkenaan dengan pautan, Zoom semua kita akan bagi sehari sebelum pertandingan. Dan juga kita akan ada reminder kita lah yang guru boleh hantar kepada ibu bapa. Okay. Dan setelah itu peserta akan dibenarkan untuk buat eksperimen. Jangan risau, peserta tak perlu nak fikir sendiri apa yang perlu dilakukan dengan bahan-bahan yang diberikan tu, kerana kita ada sediakan manual secara bergambar, jadi peserta hanya perlu baca dan rujuk kepada gambar untuk melakukan eksperimen tersebut. Dan manual yang kita berikan, kita sediakan dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Okay. Apabila selesai melakukan eksperimen, peserta perlu melakukan penulisan laporan kreatif. Macam yang saya dah tunjuk pada slide yang sebelum ini. Okey, template laporan kita dah beri sekali bersama dengan kit rasmi. Jadi perlu menggunakan template tersebut. Okey, menghasilkan penulisan laporan kreatif. Setelah selesai, perlu imbas laporan tersebut dan dihantar kepada pihak penganjur. Okey, so laporan tu kena hantar kepada pihak penganjur lah, kena imbas lah sebab kita lakukan secara atas talian kan. Okey. Dan ini adalah perkara kelima, adalah lebih memfokuskan kepada apa eksperimen sains tu, macam mana nak buat, apa requirement dia. So ini adalah perkara 5 berkenaan dengan eksperimen sains. Okey, so untuk tahun ini kita membawakan kelainan sedikit, yang mana untuk kategori junior, tersasul. Untuk kategori junior, peserta hanya wajib melakukan 3 eksperimen sahaja. Okey, saya ulang ya. Untuk kategori junior, peserta hanya wajib melakukan 3 eksperimen pertama. 3 eksperimen pertama sahaja. Eksperimen nombor 1, eksperimen nombor 2 dan eksperimen nombor 3.
Okey, peserta hanya melakukan 3 eksperimen pertama sahaja. Okey, untuk kategori junior. Manakala untuk kategori senior pula, peserta perlu melakukan kesemua 5 eksperimen yang ada di dalam kit pertandingan tersebut. Okey, kita ada buat kelainan sedikit. Untuk kategori junior hanya perlu melakukan 3 eksperimen pertama yang ada dalam kit pertandingan. Okey, untuk kategori senior anda perlu melakukan kelima-lima eksperimen yang disediakan di dalam kit pertandingan. Jadi maaflah bulan puasa. Okey, jadi sepanjang eksperimen dijalankan, peserta perlu memastikan kamera berada dalam keadaan yang baik, yang kita boleh nampak lah. Macam yang gambar yang kita tunjuk ni, kita boleh nampak apa yang berlaku, apa yang peserta lakukan. Okey, so ini adalah kelainan yang kita bawakan lah. Sebab sebelum ni kita wajibkan semua, tak kisah junior ke senior kena buat semua, tapi atas feedback daripada guru-guru juga, dan kita pun dah meneliti feedback-feedback yang diberikan. Jadi ini adalah kita bawakanlah, sebab 3 eksperimen pertama adalah 3 eksperimen yang asas lah, yang lebih mudah kepada peserta kategori junior. So 4 dan 5 dia lebih sesuai untuk dibuat oleh kategori senior lah. Jadi kategori senior kena buat ke-5 eksperimen. Okey. Okey, perkara ke-6. Yang ini yang saya yakin guru-guru ataupun ibu bapa yang mendaftar PSCK ni sangat risau. Macam, apa yang nak buat ni Cikgu Syah? Macam mana nak buat laporan kreatif ni? Saya tak dapat gambaran, saya tak dapat bayangan macam mana nak buat. Saya masih lagi tak jelas apa yang perlu diterangkan dekat peserta. Okey, so hari ni kita akan terangkan, kita terangkan dengan lebih lagi lah berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, jom kita tengok. Okey, saranan masa untuk melakukan penulisan laporan kreatif adalah 1 jam lah. Kita sarankan untuk 1 jam bagi peringkat saingan. Okey, so macam yang dibagi tahu, masing-masing dah ada template laporan kreatif. Okey, jadi perlu menggunakan template laporan tersebut untuk membuat penulisan laporan kreatif, dan peserta sememangnya lah, kita just nak highlight, kena pastikan tulisan boleh dibaca dengan jelas. Peserta boleh menggunakan apa sahaja alatan, nak pakai pensel warna, pensel color, pensel magic, watercolor ke, crayon ke, marker pen ke, apa lagi yang ada lah. Boleh nak letak stiker-stiker, nak letak note, nak tampal-tampal kertas, semua boleh. Itu bergantung kepada kreativiti peserta. Okey, boleh nak buat apa saja dekat laporan kreatif tersebut. Okey, dan pelaporan boleh ditulis dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Perlu pilih satu bahasa sahaja. Okey, kalau daripada depan, muka surat depan dah guna bahasa Malaysia, perlulah menghabiskan menggunakan bahasa Malaysia sehingga muka surat terakhir. Kalau menggunakan bahasa Inggeris, daripada permulaan perlulah berakhir juga dengan bahasa Inggeris. Okey, so jom kita tengok dengan lebih detail lagi, dengan lebih terperinci apa yang perlu dilakukan. Okey, ini adalah muka surat pertama bagi template laporan kreatif yang kita berikan kepada peserta. Okey, suka saya ingatkan, walaupun ketika penulisan laporan kreatif, peserta masih perlu memastikan kamera di dalam Zoom berada dalam keadaan baik, seperti gambar yang kita tunjukkan lah. Tak perlu tunjuk terlalu rapat sehingga menampakkan apa yang peserta tulis. Cukup sekadar hanya kita nampak peserta sedang membuat penulisan laporan kreatif seperti gambar yang tertera. Okey, so bahagian pertama, muka surat depan ni sangat mudah. Hanya perlu menulis nama penuh, pastikan nama penuh dan nama penuh sekolah. Nama penuh sekolah tidak perlulah menulis sekolah ejaan satu-satu, SEKOLAH, lepas tu kebangsaan, KEBANGSAAN. Sekolah kebangsaan tu boleh pendekkan menggunakan SK. SK contoh SK Taman Seri Gombak 2. Tulis SK Taman Seri Gombak 2. Jangan guna nama popular sekolah seperti Seteguh. Contohnya nama popular nama glamour lah. SK Taman Seri Gombak 2 adalah Seteguh kan. Jangan letak Seteguh, nanti takutkan orang yang juri yang terlibat untuk marking tu kan cari tak jumpa. Maknanya Seteguhnya tak jumpa. So requirement kita kena letak nama betul nama betul sekolah. Okey. So untuk peringkat pertandingan untuk yang kali ini kita bermula dengan saringan. Jadi semua perlu tulis peringkat saringan lah. Dan ada box kecil
Ada box kecil dekat bawah tu, yang itu adalah aku janji, yang mana ia menyatakan saya bersetuju untuk menulis laporan kreatif tanpa bantuan ibu bapa atau guru. Jadi perlu tulis sendiri. Jangan tanya cikgu, apa nak buat ni cikgu? Saya tak tahu ni. Mama papa nak buat apa? Alah tak tahu, ajarlah saya. Yang ini pertandingan adik-adik. Jadi kena buat sendiri. Buat sendiri macam mana nanti kita akan go through lah. Okay. So ini adalah muka surat pertama, simple sahaja. Dan pergi kepada muka surat kedua. Muka surat kedua ni adalah ada 4 soalan. Kalau boleh nampak dekat dalam template laporan kreatif ini kita dah ada soalan yang kita berikan adalah dalam 2 bahasa. Di baris yang pertama adalah bahasa Malaysia dan baris yang kedua adalah bahasa Inggeris. Okey. Untuk soalan pertama, okey, dia kata nyatakan, tuliskan. Dia katakan betul. Tuliskan ke semua eksperimen yang telah anda jalankan pada hari ini. Okey, tuliskan ke semua eksperimen yang telah anda jalankan pada hari ini. Untuk kategori junior, anda hanya wajib membuat 3 eksperimen pertama sahaja kan? Jadi, anda hanya perlu senaraikan 3 nama eksperimen tersebut. Okey, manakala untuk kategori senior, anda wajib melakukan 5 eksperimen kan? Jadi anda perlu menyatakan ke 5 nama eksperimen yang telah anda lakukan. Okey, itu beza dia. Junior hanya perlu menyatakan 3 nama eksperimen pertama yang anda dah jalankan. Untuk senior perlu menyatakan ke 5 nama eksperimen yang telah anda lakukan. Okay, so dekat situ kita ada bagi 6 baris. Jangan risau, itu hanya adalah ruang tambahan yang kita sediakan. Okay, bukan bermaksud untuk senior kena cari eksperimen ke-6 kat mana. Okay, so pastikan menulis dengan urutan yang sama dengan betul seperti apa yang dinyatakan di dalam manual bergambar. Tak perlu hafal pun nama eksperimen tu. Ketika eksperimen dilakukan, boleh je nak rujuk pada manual bergambar. So tak perlu pun waktu buat tu hafal. Eksperimen pertama nama dia ni. Tak perlu. Boleh buat rujukan semula, tak ada masalah ya. Okey, untuk soalan kedua, dia suruh pilih satu eksperimen daripada senarai yang dah dinyatakan di soalan nombor 1. So disuruh pilih satu. So kena pilihlah satu eksperimen yang dah dinyatakan. Pilih, jangan tulis nombor eksperimen. Okey, tulis nama eksperimen tersebut. Jangan tulis saya pilih eksperimen 3. Eksperimen 3 tu ada nama, kita nak tahu nama dia. Bukan nak tahu nombor dia. Okey, ada beza ya. Okey. Kemudian dia kata nombor 3 dia kata suruh nyatakan apa tujuan eksperimen yang dipilih di soalan nombor 2. So tadi dah pilih satu eksperimen, jadi dekat soalan 3 kena nyatakan tujuan. Tujuan dia lah, sebab bila awak pilih eksperimen tu, bila peserta pilih eksperimen tersebut, jadi semestinya peserta suka eksperimen tersebut dan faham apa yang nak dicapai melalui eksperimen tersebut kan. Jadi perlu nyatakan tujuan eksperimen. Dan yang terakhir, belum terakhir, soalan 4 perlu nyatakan langkah keselamatan yang diambil ketika melakukan eksperimen. Apa langkah-langkah keselamatan? Dekat sekolah pun ada belajar apa langkah-langkah keselamatan. Pastikan langkah-langkah keselamatan yang diambil dan dinyatakan adalah langkah keselamatan yang berkait dengan aktiviti eksperimen yang dilakukan pada hari itu. Okey, jadi nyatakan sekurang-kurangnya 5 langkah lah. Ada full mark lah dekat situ untuk 5 langkah keselamatan. So boleh tulis dalam bentuk perenggan ataupun tulis dalam bentuk point. So bergantunglah kepada peserta nak buat macam mana. Okay. Alright, itu selesai untuk muka surat 2. Dia soalan dia sangat direct lah. Yang ni tak perlu berkreativiti pun dekat sini. So ini adalah bahagian yang mana peserta perlu berkreativiti. Inilah bahagian yang guru-guru ataupun ibu bapa peserta sendiri macam tak nampak apa yang nak dilakukan, apa yang kena buat. So kat sinilah kita nak terangkan. So untuk soalan 5, kita suruh terangkan melalui lukisan. Okey, terangkan
dan lukis gambaran eksperimen di dalam ruangan di bawah. Okey, so untuk soalan 5 ni, peserta perlu memilih eksperimen yang dinyatakan di soalan nombor 2. Okey, tadi kan dah pilih satu eksperimen kan? Jadi peserta perlu membuat penerangan dalam bentuk lukisan ataupun apa-apalah yang secara kreatif dekat dalam ruangan yang disediakan. So kita bagi space 2 muka surat lah, muka surat 3 dan juga muka surat 4. Jadi apa yang perlu diterangkan? Semestinya bila nak terangkan tentang eksperimen, anggap juri tu tak tahu apa pun tentang eksperimen tu. Bila awak anggap macam tu, bermaksud perlu nyatakan keseluruhannya. Apa yang awak dah lakukan? Nyatakan semua bahan yang digunakan, menulis tentang langkah-langkah, bagi tahu apa hasil dia. Okey, tapi langkah-langkah tu semestinya ringkaskanlah, jangan tulis dan salin je daripada manual yang kita beri. Okey. Lepas tu kalau ada membuat lukisan ataupun buat diagram, gambar raja, pastikan ada di label supaya juri dapat kena pasti apa benda tu dan lebih mudah pemahaman. Okey. Alright. Lepas tu, okey, ini ada bonus, markah bonus dan markah penalti. Markah bonus, markah penalti. Markah bonus. Markah bonus kiranya peserta membuat penerangan menggunakan peta I-Think ataupun ada komik ke, ikut kreativiti lah macam yang saya cakap, ikutlah nak lukis macam mana ataupun nak buat penerangan dalam bentuk peta I-Think macam mana. Okey, menambah persoalan yang berkait dalam penulisan eksperimen, persoalan yang tak dapat dijawab ketika eksperimen. Contohnya rasa nak menggunakan bahan lain ataupun nak buat cara macam lain. Contoh so boleh tulis dalam tu. Bukan buat persoalan tentang awak buat eksperimen tu dan sepatutnya awak kena nyatakan hasil eksperimen tapi awak tanya balik dekat juri. Bila kita dah buat campuran warna ni, apa yang akan jadi? Warna tu, sedangkan warna hasil daripada campuran warna tersebut awak kena bagi tahu dekat juri dalam penerangan tu. Tapi awak tanya pula dekat juri untuk bagi jawapan. So soalan yang awak tak boleh capai pada hari itu. Okey, itu adalah persoalannya. Okey. Menulis tentang perkara yang boleh ditambah baik dalam pelaksanaan eksperimen untuk dapatkan result yang lebih bagus, untuk dapatkan apa sajalah yang rasa boleh ditambah baik. Okey, janganlah bagi kata saya nak masa pertandingan ni lebih lama. Itu bukanlah, itu bukan pertandingan, bukan berkenaan dengan eksperimen kan. Okey, dan jika ada fakta yang berkait boleh juga nak masukkan. Okey, tapi tidak dibenarkan untuk buat carian carian Google ketika pertandingan tak dibenarkan. Yang ini sekiranya ada info tambahan yang awak dah tahu sebelum pertandingan. Okey, penalti. Kita ada penalti untuk penolakan markah sekiranya peserta menggunakan pencampuran bahasa dalam penulisan. Maksudnya macam saya dah bagi tahu, kalau menggunakan bahasa Inggeris, kena menggunakan bahasa Inggeris daripada awal sehingga akhir. Kalau menggunakan bahasa Malaysia, perlu menggunakan daripada awal sehingga akhir. Jadi tak boleh campur ada bahasa Inggeris sikit, ada bahasa Malaysia sikit, tak boleh. Dan juga tidak boleh menggunakan singkatan ataupun ejaan yang salah. Pastikan eja dengan betul, sebab bila eja dengan salah, nampak macam singkatan kan, jadi dah kira salah dah. Singkatan tak naklah eja sekolah. Patutnya SEKOLAH tapi jadi SEK ataupun SKLH. Tak nak. Kena eja dengan penuh. Okey, dan kemudian akan ada penalti sekiranya peserta menyalin bulat-bulat semua langkah eksperimen seperti dalam manual, sebab kita nak peserta untuk buat ringkasan sendiri, menggunakan ayat sendiri, bukan hanya menyalin daripada manual yang kita berikan. Okey, so masih tak nampak lagi macam mana nak lakukan laporan kreatif? Okey, so saya akan go through bersama-sama dengan anda. Contohlah beberapa contoh laporan yang ada. Okey. Okey, ini bukanlah apa orang kata laporan juara ataupun yang terbaik, tapi ini adalah apa yang saya boleh tunjuk untuk tunjuk dan kongsi untuk menampakkan gambaran apa yang kita cuba nak dapatkanlah daripada peserta. Macam yang belah kiri, kita boleh nampak ini dah bahasa Inggeris kan? Dah bahasa Inggeris. Okey, dia ada senarai bahan-bahan. Okey, lepas tu dia ada tunjukkan dia punya langkah-langkah dia dalam bentuk bergambar dan penerangan ringkas.
Di samping itu ada juga di samping penerangan langkah tu dia juga turut meletakkan hasil daripada apa yang terjadi. So dekat situ dah cover dah semua. So dia tunjuk bagaimana apa dengan lebih lebih jelas hasil eksperimen dan kenapa ianya berlaku, dan dia ada findings dekat situ. Itu dah orang kata dia bukannya merangkumi keseluruhan poin yang kita nak, tapi yang ini sebenarnya apa yang saya nak cuba sampaikan adalah ianya dia adalah melakukan apa yang kita nak tu. Okay, so untuk yang belah kanan, yang belah kanan pun dia macam belah kiri dia nampak lebih kemas. Okay, yang belah kanan dia lebih penuh, orang kata lebih ceria. Ada macam-macam lukisan, dia menggambarkan dia punya ada bahan-bahan dekat situ dan langkah-langkah dia dalam bentuk lukisan dan ada penerangan, dan juga di sini ada juga hasil eksperimen. Ada hasil eksperimen tu dia cover lah dekat situ, ada bahan, ada langkah, ada hasil. So dia ni macam dah cukup lah. Tapi walaupun tak ada fakta semua, itu adalah tambahan. Okay. So untuk laporan kreatif, kita bukan mencari peserta yang pandai melukis, yang lukisan dia cantik, yang boleh buat buat lukisan potret ke apa. Jangan habiskan masa untuk buat hiasan-hiasan dekat tepi-tepi. Jangan habiskan masa untuk lukis mimi tu secantik-cantiknya. Sebab itu kat situ tak ada markah adik-adik. Kat situ tak ada markah. Kita punya markah, kita memfokuskan kepada eksperimen. Memfokuskan kepada eksperimen. So macam ini adalah contoh-contoh lain, boleh nampak. So masing-masing peserta dia ada kreativiti dia sendiri tentang macam mana dia menceritakan kembali apa eksperimen yang dipilih, apa eksperimen yang dilakukan. Okay, so dari situ kita boleh nampak pemahaman peserta berdasarkan apa yang diceritakan. Dia faham ke tidak apa yang nak disampaikan. Sebab bila kita suruh ceritakan balik, adalah juga peserta yang hasilnya tu bertentangan daripada apa yang kita nak dapat. So dari situ kita tahu, sebenarnya dia mungkin tak faham. Dia tak faham apa yang nak dicapai, apa tujuan objektif tersebut. Okay. Ataupun ada yang buat penerangan langkah terbalik. Kita pun menjadi question mark juga dekat situ. Macam mana dia boleh terangkan dengan salah ni step dia, tapi macam mana result dia boleh dapat benda-benda macam tu. Okay, so ni ada langkah-langkah dia, macam adik yang belah kiri ni dia ada label, semua benda dia label, dia ikutlah kita punya ni. And then ada hasil dia dekat situ, dia ada bahan-bahan. Sama macam yang di belah kanan pula, adik ni dia buat macam komik sikit. Nampak tak? Lukisan dia tak perlu pun macam pinggan tu, nampak tak pinggan bekas tu. Tak betul bulat pun, tak ada masalah. Kita tak ada deduction dekat situ. Janji juri faham sebab adik ni label. Sambil dia berkomik, dia ada komik sikit kat atas, lepas tu dia terangkan langkah-langkah dia. Sangat simple. Sangat simple. Lepas tu dia cocok pula, dia ambil sabun, sabun drop dekat belakang dan bot tu bergerak. Dia bagi penerangan. Kadang kebanyakan apa yang berlaku tahun lepas, peserta buat dah cantik dah elok dah langkah-langkah semua. Lepas tu tak bagi tahu hasil dia. Tak bagi tahu hasil dia. Jadi dah hilang dah point dekat situ. Kita nak buat eksperimen, kita nak tahu apa result dia, betul. Tapi ramai sangat, majoriti saya boleh kata lebih 60% yang terlepas untuk meletakkan hasil eksperimen yang mereka terima. Sebab terlalu fokuskan kepada nak cantikkan, lupa langkah-langkah tu, lukis macam-macam kan. Lalu terlupa benda yang penting, apa hasil dia tu terlupa. Okay, so tu sangat penting lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh lain pada tahun 2021. Okay, nampak tak? Setiap tahun dia boleh jadi macam-macam rupa dia. Ikut yang ni ada mula pakai peta lighting pun ada tu, macam mana flow chart dia, ada lukisan. So ada yang buat 2 page, ada yang buat 1 page. Tak ada kewajipan pun untuk buat 2 page. Kalau rasa cukup, macam yang contoh yang saya bagi tadi awal-awal, buat 1 page, 1 muka surat, tak ada masalah. So ini ada contoh-contoh lain. Yang ni yang senior punya ni. Nampak dia lebih kepada table, kepada graf. Yang ni pun boleh nak masukkan, tak ada masalah. Janji info semua ada. Okey, lagi satu saya nak cakap. Kebanyakan peserta dia ada setengah tu menghabiskan 1 page
untuk beri rating dekat pertandingan PSCK. Contohnya saya bagi 5 bintang. Saya suka PSCK ni. Terima kasih Tekak, terima kasih Mimi, semua. Kami sangat menghargai feedback-feedback yang peserta berikan. Jujur, bila juri tunjukkan pada pihak kami memang orang kata cairlah. Tapi maaf ya adik-adik, maaf ya peserta, segala pujian ataupun feedback tu kami tak dapat bagikan markah. Jadi macam rugilah sikit ruang yang ada tu. Jadi kalau boleh manfaatkan sebolehnya ruang-ruang yang diberikan untuk fokus dapatkan markah bagi penulisan laporan kreatif. Okey. Ini adalah contoh lain untuk tahun 2022, tahun lepas lah. Ini dia. Ada yang buat lukisan. Ada tu gambaran pakai PH, ada komik, macam-macam. Yang ini waktu peringkat akhir, lebih orang kata lebih details lah peserta peringkat akhir kan. Cuma untuk peringkat akhir, suka saya nak tekankan, peringkat akhir akan melibatkan penulisan laporan kreatif dan juga markah melalui kuis. Jadi kadang-kadang peserta dia terlalu fokus kepada laporan kreatif sehingga dia tinggal masa yang sikit untuk buat kuis. Jadi bila buat masa sikit untuk kuis walaupun ada 20 soalan, bila dia bergegas tergesa-gesa untuk menjawab, jadi dia tak dapat skor. Jadi kena pastikan balance lah untuk pembahagian masa. Itu adalah peringkat akhir lah, yang mana peringkat akhir nanti kita akan jalankan secara fizikal. Okay. Alright, itu adalah sedikit lah laporan yang kita kongsi. Ramai cikgu minta sampel semua, tapi saya minta maaf, kita tak bagi sampel direct kepada sekolah-sekolah sebabnya kita tak nak nanti semua buat cara yang macam tu. Macam kita cakap, kita dah bagi guideline, itu terpulang kepada peserta macam mana dia nak expresskan, macam mana dia nak keluarkan info-info yang berkait berkenaan dengan eksperimen yang diberikan. Okay. Alright. Okey, ketujuh. Ini pun penting sebab dah buat penat-penat, dah buat eksperimen, dah buat laporan kreatif, perlulah hantar. Jadi medium apa yang digunakan untuk menghantar laporan kreatif? Okey, bagi peserta yang ada di rumah dan sekolah sebenarnya sama je. Sebab kedua-duanya perlu membuat imbasan laporan kreatif. Cuma untuk peserta yang melakukan pertandingan di rumah, perlu bantuan ibu bapa ataupun penjaga untuk membuat imbasan laporan kreatif dan dihantar melalui Google Form dalam tempoh 3 jam. Kita akan bagi tahulah pada hari pertandingan. Sebenarnya pautan-pautan tu semua memang kita dah bagi sehari sebelum bersama dengan pautan untuk masuk ke dalam Zoom. Jadi kalau peserta boleh masuk Zoom, bermaksud peserta dapat semua pautan yang kita berikan. Okey. Kadang kata dekat rumah tak ada printer, tak ada scanner, jangan risau. Saya yakin semua orang ada smartphone kan. So sebenarnya boleh juga imbas menggunakan smartphone melalui aplikasi Cam Scanner. Kita faham tak ramai penjaga ataupun ibu bapa yang aware ataupun yang tahu tentang penggunaan Cam Scanner. Oleh sebab itu, bermula daripada tahun lepas, kami telah membuat video tutorial macam mana hendak menggunakan Cam Scanner. Okay, so tahun ni pun kita akan attach yang sama dan boleh rujuk dan study dulu sebelum hari pertandingan supaya tak ada kekalutan berlaku lah, supaya semua berada dalam keadaan tenang sahaja. Okay, jadi bagi peserta yang melakukan pertandingan di rumah, di sekolah pula. Okay, jadi ibu bapa tak ada kan dekat sekolah? Jadi inilah kita perlukan bantuan daripada guru-guru untuk membuat salinan menggunakan Cam Scanner ataupun scan di sekolah sahaja. Dan untuk guru-guru perlu buat penghantaran menggunakan pautan Google Classroom yang kita berikan. Dan tempoh sebab guru-guru buat kat sekolah dengan student yang ramai, jadi guru-guru diberikan pelepasan untuk membuat penghantaran laporan selepas pertandingan berakhir dalam tempoh 2 jam. Okay, so itu adalah guideline kita lah. Okay, alright. Jadi sekiranya masih lagi tak jelas, perlukan info lanjut,
Jadi jangan segan-segan boleh hubungi pihak kami, okey, boleh menghubungi dengan Cik Syazwan seperti nombor yang tertera ataupun Cik Mimi dengan nombor yang tertera. Okey, boleh call ataupun WhatsApp. Sebolehnya ketika WhatsApp untuk bertanya, nyatakan terus nama pertandingan, nama sekolah supaya mudah untuk kami bantu sebab kita ada 2 pertandingan yang sedang berlangsung sekarang ini. Pendaftaran yang sedang dibuka, selain daripada PSK, kita juga ada URC Malaysia 2023, pertandingan robotik. Jadi kita risau kalau bagi tahu tentang pertandingan saja, kemungkinan kita tersalah bagi info. Okey, jadi nyatakan nama pertandingan dan juga nama sekolah supaya mudah untuk Cik Syazwan ataupun Cik Mimi untuk assist. So, akhir kata saya ucapkan selamat datanglah. Selamat datang, selamat menyertai PSK 2023 dan kami tak sabarlah untuk jumpa saintis cilik pada tahun ini. Okey, so semoga urusan semua dipermudahkan dan kita jumpa pada hari pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.